Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini untuk yang segmen terakhir. Kalau tadi kita bercerita tentang pusat servis gunting rambut yang telah pun dibenarkan beroperasi. Tetapi semua premis perniagaan yang tertakluk di bawah pusat hiburan tidak dibenarkan lagi beroperasi. Pusat karaoke dan juga pusat urut dan refleksologi tidak dibenarkan lagi beroperasi kerana melihat kepentingan itu belum pada tahap yang betul-betul diperlukan oleh setiap rakyat. Namun begitu, kita ingin ketengahkan tentang Pusat Urut dan Refleksologi OKU Penglihatan yang mana mereka ini berdepan dengan dilema kerana servis perlu dilakukan untuk membantu dalam golongan itu. Walau bagaimanapun masih lagi tidak dibenarkan beroperasi kerana terletak di bawah pusat hiburan. Jadi hari ini nak bincang bagaimana cadangan lah. Kalau boleh ada SOP sebab kita perlu meneliti kan. Kalau ada prosedur operasi standard yang sesuai, baru boleh beroperasi kembali. Dan mungkin kita boleh dengarkan cadangan dan juga pendapat daripada pemain industri itu sendiri. Puan kita bawakan di studio Puan Norimah Haji Ahmad, pengerusi petugas urut Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya Penglihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Cantik macam raya pertama hari ini ya. Waalaikumsalam. Belum terlambat lagi kita nak ucapkan selamat hari raya. Sama-sama selamat hari raya. Okey, setakat ini progresnya bagaimana? Adakah cadangan itu telah pun diletakkan segala SOP yang ingin diusulkan ataupun masih dalam proses untuk mencari yang mana yang terbaik untuk dijalankan? Kalau kalau ikutkan refleksologi urut ni bawah apa ni traditional and complementary medicine. Tapi mungkin sebab refleksologi ni luas, pelbagai orang boleh buat sesuka hati gitu kan. Tapi yang sebenarnya kami orang buta dilatih untuk belajar buat urut ni kan. Walaupun ada juga di antara kami sebab kita punya pusat latihan tak cukup kan. Maknanya seluruh negara lebih kurang 5,000 orang buta yang mempraktiskan urut dan refleksologi inilah terutamanya. Jadi dalam masa PKP dan sebelum PKP pun kita customer pun takut sikit kan. Masa PKP ni lagilah kita tak boleh keluar. Macam orang normal dia boleh ke bidang lain macam buat makanan, ada runner pergi hantar kan. Orang buta ni bila dah ada kemahiran mengurut tu kita tak boleh nak tukar. Maknanya kita nak pergi ke industri lain agak sukar. Macam masak. Kalau orang tahu orang buta masak, orang tak nak beli. Itu memang ada stigma di situ ya. Dan pernah berlaku. Dia tak ada kerja, dia tak ada kemahiran urut. Lepas tu dia pergi buat nasi lemak. Dia suri rumah kan, dia buat nasi lemak, dia jual. Jual pun dia bagi pada kawan-kawan jiran dia, orang celik kan. Tapi bila orang tahu orang buta yang buat, orang tak nak. Kan? Jadi kalau masa PKP kita tak boleh buat apa. Jadi tak apalah, kita patuhlah arahan kerajaan tu kan. Cuma agak mencabarlah kan. Agak mencabarlah kita nak survive dalam hidup kan. Sebab masing-masing ada anak, keluarga, nak bayar rumah, yang beli rumah nak bayar kat bank, yang sewa nak bayar sewa. Komitmen semua ya. Semua ada komitmen dia kan. Harapkan bantuan, harapkan bantuan buat apa? Macam allowance pekerja cacat. Ada 300.5 kalau tak silap. Tu pun tak cukup. Kan? Jadi kalau maaflah saya sentuh sikit macam industri beauty salon, gunting rambut, dia pun maknanya very close contact. Macam facial tu kan kita buat muka kan. Jadi itu very very close contact kan. Jadi apa salahnya benarkan kami setakat OKU saja. Mungkin kalau kita pandang pada refleksologi luas, kita tak boleh letakkan refleksologi itu bawah hiburan. Ya, mungkin dalam sektor kesihatan juga sebab saya baca MKM punya garis panduannya. Garis panduan tu kan
traditional and complementary medicine kan. Maknanya kita alternative terapi. Tak berkaitan dengan medicine kan, tapi terapi. Atau kita kalau ikutkan kita boleh boleh ikut SOP apa yang kerajaan dah MKM. Saya baca MKM punya garis panduan tu kan. Saya rasa memang kita boleh ikut insya-Allah. Maknanya seperti mana yang dikongsikan dengan visual ni kan. Ini memakai sarung tangan dan sebagainya. Betul. Apa cadangan yang kalau boleh dilakukan oleh pemilik refleksologi kan untuk kembali operasi lah. Kami mengikut SOP itulah apa yang maknanya kena kurangkan pengambilan pelanggan ke satu hari. Ya. Macam misal kata kita selalu ada misal kata satu premis tu, terutama premis lah ni kan, kita senang kontrol. Maknanya satu hari misal kata ada orang, kalau keluasan dia ada 7-8 katil misal kata, satu hari tu 7-8 orang tu penuh dan bertalu-talu, break dalam 10 minit, 15 minit, lepas tu sambung lagi macam tu. Tapi masa PKPP ni kuranglah. Mungkin kita kurangkan at least dia orang tak boleh ambil 2 jam ke 3 jam ke kan. Limit masa. Kita ambil 1 jam je satu sesi. Untuk sanitize semua. Okey, kita nampak ada visual puan. Maafkan saya. Kita nampak ada visual yang mungkin antara SOP yang telah pun cuba dicadangkan, ada penjarakan di situ, ada tempat duduk yang tak boleh digunakan. Sejauh mana proses ini telah pun diperdengarkan kepada pihak atasan? Cadangan ini telah pun diberikan. Kalau tak silap saya ada satu persatuan yang cuba bawa ke saya tak tahu ke mana, tapi pihak kerajaan lah. Tapi setakat ni tak ada siapa yang respon. Okey. Lepas tu saya fikir cuba dengan TV3. Sebab saya ada regular customer yang daripada TV3 sendiri kan. Saya tanya pendapat dia. Lepas tu boleh tak recommend, asal kita nak buat press conference untuk ceritakan masalah kita orang kan. Lepas tu saya kata saya minta wartawan boleh maknanya apa carakan lah kan. Tapi alhamdulillah MHI dapat bagi peluang untuk kita mengetengahkan cadangan ini. Mengetengahkan cadangan ni. Puan, kalau boleh tahu berapa ramai yang sebenarnya terjejas di bawah kerana keadaan ini, dan mereka ni bekerja di bawah Pusat Urut dan Refleksologi? Kalau ikut keseluruhan orang buta yang mempraktiskan refleksologi dan urut ni, lebih kurang 5,000 orang seluruh negara. Wow. Maknanya masa bila berlakunya PKP ni memang mereka tidak ada memang sumber kita tak buat. Kita patuh pada arahan kerajaan. Kita takut juga sekarang kita buat, misal kata kita pergi house call, misal kata kan. Buatnya kita keluar rumah, kita tak tahu siapa yang mana yang roadblock ke apa ke, kena denda RM1,000. Yalah. Macam mana? Itu dari sudut compoundnya lah, dari sudut kesihatannya pun kita risau juga kan. Betul. Okey. Cadangan ini selain daripada TV3, pastinya insya-Allah hari ini ramai yang kedengaran tentang luahan hati, keadaan ini dan sebagainya. Cuma apabila diketengahkan lagi, adakah cadangan yang sepenuhnya telah pun disiapkan oleh pihak puan sendiri untuk menegaskan bahawa Pusat Urut dan Refleksologi ini mungkin diletakkan di bawah selain daripada pusat hiburan? Kerana kalau letak di pusat hiburan masih lagi tidak beroperasi. Ya, betul. Kalau boleh masukkan grup kami bawah sektor kesihatan. Sebab main objektif masaj urut ni, refleksologi urut ni lebih kurang sama, untuk melancarkan pengaliran darah, kan. Dan Kementerian Kesihatan di bawah
traditional and complementary medicine division dia ada. So kena fikirkanlah kami dan jururut yang OKU penglihatan yang ada yang 5,000 tu semua orang Malaysia sendiri, bukan orang luar. Jadi kita tak melibatkan warga asing. Jadi kena fikirkanlah balik secara apa kata orang, secara ialah bersama menyeluruhlah, komprehensif. Puan melihat pada sebab tadi ada 5,000 ahli yang terjejas, antara keluhan-keluhan yang diterima sepanjang tempoh PKP ini kerana tidak boleh beroperasi, masalah macam mana kita nak survive. Kalau kita nak tunggu sampai 31 Ogos, makna lagi 2 bulan setengah. Kita dah lalui 2 bulan setengah. Jadi dah 5 bulan. Macam mana kita nak survive? Macam mana kita nak bayar sewa rumah dan sebagainya lah. Utility semua. Macam mana kita nak uruskan? Sebab kita bukan terdiri daripada orang-orang yang ada duit simpanan berjuta-juta. Kan? Sebab Urut ni sebagai owner premise tu sendiri, dia hanya dapat 50% untuk bayar cost overhead. Tapi yang 50% untuk diorang yang buat masaj ni kan. So diorang ada keluarga. Diorang ada komitmen macam bayar rumah, bayar utility dan sebagainya lah. Maknanya kehidupan kami sebagai orang buta ni sama dengan orang biasa. Kami ada komitmen sendiri. Kan? Apatah lagi mereka yang punya keluarga, anak dan sebagainya. Betul. Lepas tu bila nak bertukar kepada industri, kalau kita sebagai normal ni pun fikir juga. Pun fikir juga macam mana nak belajar buat kuih kalau kita bukan dalam industri ni. Betul. Apatah lagi mereka yang OKU penglihatan dan sebagainya. Kita tak boleh nak ubah bunga untuk jual bunga ke apa ke kan, gubahan bunga ke kan. Kita tak boleh buat tu. Menjahit pun kita tak boleh menjahit. Jadi banyak kekangan lah ya. Apa punca kami selain pada urut dan refleksologi, dan jangan anggap itu bawah sektor hiburan lah, bukan hiburan. Kita harapkan apa yang disuarakan ini didengari dan mungkin dapat dipertimbangkan semula, apatah lagi bagi mereka yang insan istimewa ini, sebab ini antara latihan atau kemahiran mereka kan yang telah dilatih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Norimah Haji Ahmad, pengerusi petugas urut Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya Penglihatan Malaysia, atas perkongsian ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, mungkin ada jalan penyelesaian yang adil. InsyaAllah dan penyelesaian ini sebenarnya dapat membantu lebih kurang 5,000 orang yang berada di bawah industri ini, Pusat Urut dan Refleksologi OKU Penglihatan. InsyaAllah kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan juga baik, dan luahan pada hari ini didengari oleh pihak yang bertanggungjawab. InsyaAllah Puan, kita tunggu berita gembira ya. InsyaAllah. Sekarang kita tamatkan siaran terlebih dahulu. Dah hampir 9.30 pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jaga diri, bawa kenderaan hati-hati bagi mereka yang merancang untuk pulang ke kampung pada hari ini. Awak hari Jumaat Belum dapat. Manfaatkan PKPP yang diberikan oleh kerajaan ini dengan bertanggungjawab. Assalamualaikum. Bye-bye. Pagi.